Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube dan penonton-penonton YouTube yang saya kasihi, saya hormati sekalian. Semoga anda semua berada dalam situasi rahmat Allah. Di sini saya sambil-sambil bersantai ni dengan kereta buruk saya ni. Saya tonton beberapa video yang terbaru daripada sahabat kita Ustaz Syihabuddin, sahabat kita juga daripada Singapura, sahabat kita daripada Kuala Lumpur. Ya, saya lihat ada sedikit lah, ya, macam pertelingkahan antara mereka berkenaan dengan memperbodohkan. Bahasanya memperbodohkan orang. Saya nak bagi tahu sikit lah pada ustaz muda kita yang sedang orang kata melonjak naik tersebut. Ustaz Syihabuddin ni sebenarnya kalau kita lihat, dia ni ada nak ilmu tinggi ke tak tinggi tu saya tak tahulah kan. Sebab mengaji bersih pun baru 4-5 tahun kot. Orang sampai buat master PhD dan masuk pondok balik. Lama proses dia. Namun demikian, dia orang muda, dia cepat melatah dan anda menggunakan moto ataupun kaedah memandaikan umat. Jadi anda tidak bolehlah memperbodohkan umat ataupun memperbodoh-bodohkan orang lain. Anda kata orang bodoh kita tak boleh layan. Jadi anda cerdik sangat kah? Saya nak tanya. Janganlah begitu, Tuan Syihabuddin. Anda sepatutnya lebih kepada memberi ilmu-ilmu, informasi agama kepada anak-anak muda yang dahagakan ilmu agama. Anda fokus kepada perkara-perkara tersebut. Bukan anda nak komen orang tu, nak komen orang ni, nak react orang tu, nak react orang ni, semata-mata anda nak cari populariti anda untuk dapat pendapatan di YouTube. Saya cakap ikhlas lah, saya tak ada berniat untuk mencari pendapatan di YouTube ke apa ke, dan memang tak layak pun, ya. Tapi terpanggil saya untuk buat video ni, saya nampak pelbagai kerenah masalah yang mengelirukan umat. Bukan memandaikan umat tau, mengelirukan umat. Bukanlah saya kata anda, ramai ustaz-ustaz dalam YouTube ni tugas mereka mengelirukan umat. Jadi itulah terpanggil saya sebagai orang tua lah, makan garam lebih dulu daripada anda lah yang sebenarnya. Dan walaupun saya tak sekolah formal lah, saya tak ada ilmu macam anda lah, yang boleh baca hadis, baca Quran, dan sebagainya, ya. Tapi kita ni kan ada adab, dan kita ni diajar yang sebenarnya dalam Islam ni beradab dan menjawab tomahan-tomahan orang tu dengan penuh berhemah, kerana anda belajar secara formal dalam bidang tersebut, bidang agama Islam. Apalagi kita orang Melayu, orang Perlis. Saya bukan orang Perlis. Saya bukan. Saya moyang saya barangkali Kuala Perlis kot. Jadi bukan soal negeri, tapi soal orang Melayu yang terkenal dengan adab budaya yang baik, lemah lembut, sopan santun. Dan anda sebagai pendakwah kenalah
bersikap begitu. Janganlah anda memperbodohkan orang lain semata-mata untuk menempelak orang tersebut yang memberi reaction negatif kepada anda. Kan? Janganlah cepat melenting, bro. Be humble. Saya follow video-video anda, nampak ada isi lah. Tak seperti beberapa ustaz yang suka mengecam, yang saya terus kategorikan dia sebagai pemecah belah umat. Tapi anda ni ada orang kata isi yang membina jugalah pada pendapat saya. Cuma nampak akhir-akhir ini dia lebih ke arah menyokong satu manhaj yang sedang berkembang. Manhaj ni, kita kata manhaj lah, kalau bukan manhaj baru takkanlah beria-ia puak-puak ni nak mengangkat manhaj tersebut yang mana nak berlawan dengan golongan-golongan yang bermazhab ni. Kata tak, mazhab ni boleh pilih suka-suka kita dan sebagainya. Jadi orang awam ni dia jadi pening. Hampa ada ilmu, hampa boleh lah nak beriktikad begitu. Tapi bagi orang awam, bila dia pegang Syafi'i lah berterusan. Jadi ajaklah kot tu. Janganlah hampa kata gitu, kata gini yang mengelirukan masyarakat. Tapi tak ada lah 100% saya tuduh hang. Cuma saya nampak lah, nampak macam ada belagak sikit lah. Minta maaf lah, saya sebagai orang tua saya kena tegur. Nak terima, tak mau terima sudah. Bagi saya ini adalah orang kata amanah. Saya sebagai pejuang Islam, ya, sebagai Angkatan Tentera Fisabilillah, saya berhak tegur anda. Tak kira siapa lah. Bagi saya, kalau rasa-rasa tak berapa ni, saya tegur dengan cara kampung lah, sebab saya orang kampung. Macam sebagaimana anda react kepada video-video kemarin, itu saya terasa lah, minta maaf banyak-banyak. Video seorang yang dihormati di sebuah daerah di negeri Kedah, orang-orang lama dan tempat rujukan ramai juga, sahabat-sahabat saya juga. Jadi hampa pi react video dia seolah-olah tidak hormat kepada orang tua, dan cara hampa bercakap pun kasar. Hampa bercakap kasar pada saya lah, dan pada orang lain juga kot, saya tak pastilah. Jadi saya rasa cara anda bercakap tu walaupun petah tapi kasar. Saya harap kepada anda, Tuan Syafiuddin, anda baru hidup dan anda baru nak naik. Kalau Allah izinkan boleh sampai ke usia saya ni, alhamdulillah. Jadi maknanya perjalanan anda itu memakan masa berpuluh-puluh tahun. Dan janganlah menconteng arang ke muka sendiri. Anda rasa anda betul, tapi orang rasa anda tak betul. Paduli apa anda kata, orang kata kita tak betul, asal kita betul, itu salah. Anda kena belajar hidup. Kena belajar hidup banyak lagi. Dan anda kena develop ilmu anda lebih tinggi lagi. Jangan ingat orang kampung seperti kita, seperti aku ni, ya, macam aku ni macam tak sekolah, seolah-olah hampa je pergi universiti. Hampa belajar kat Mesir, hampa belajar kat Jordan, hampa belajar kat Syria, hampa belajar kat Mekah, hampa belajar kat Madinah. Woi, hebat kan? Jadi yang tengok muka macam aku ni, muka comok macam aku ni, orang kampung belum tak ada apa, ilmu pun tak ada, nak bercakap dalam YouTube. Aku saja memperbodoh-bodohkan dia, membuat bodohkan diri aku dan kawan-kawan aku. Sebenarnya kita nak tengok sejauh mana ustaz-ustaz ni, terutama Ustaz Wahabi, yang aku pukul betul-betul dia Ustaz Wahabi lah. Hendak
Aku tak kata hang Ustaz Wahabi, tapi ada di Nusantara, dalam negara kita, di Indonesia, aku terus pukul dia Ustaz Wahabi sebab dia mengaku. Jadi Wahabi ni pada pendapat aku berbahaya. Apa kata apa macam mana pun, dia memang berbahaya. Sejarah-sejarah hang katalah Muhammad Abdul Wahab ni nak, orang kata nak memandaikan umat kau. Hang kata Muhammad Abdul Wahab ni nak memperbetulkan akidah umat Islam ke apa ke sebagai apa ke. Hang kata apa sekalipun, kami tak percaya. Kami, sekali lagi, kami ahli sunnah wal jamaah tak percaya. Dan kami sebagai pejuang Islam, kami akan memberitahu orang awam di luar sana bahawa berhati-hatilah dengan dakwah Wahabil. Ya. Jadi kita tak boleh lah pukul rata semua ustaz-ustaz kita ni mentang-mentang duk komplain sikit pasal orang kata bid'ah, orang kata benda-benda yang Rasulullah tak buat tu, terus kita cop dia Wahabi. Tak boleh. Jadi ada ciri-ciri Wahabi yang original ni, memang kita tahu siapa. Jadi tang tu kita akan tentang habis-habisan. Ya. Sejauh mana, setinggi mana ilmu hampa pun, kita akan tentang habis-habisan. Kok mana pun kita akan tentang habis-habisan. Itu adalah agenda kami sebagai pejuang ahli sunnah wal jamaah. Anyway, merapu juga tak apa. Tapi yang penting sekali, Tuan Syahabudin, kamu ni berilmu jugalah. Saya kata kalau kamu belajar lebih banyak lagi, insya-Allah kamu ada ilmu yang bagus untuk kamu apply ataupun kamu dakwah kepada orang di luar sana, ya, yang dahagakan ilmu ramai. Ada seorang ustaz kata di tanah Melayu ni hampir 80% tak solat, dan ramai juga yang nipis akidahnya. Jadi janganlah duk masuk, orang kata, ideologi Wahabi kepada mereka untuk kepentingan sesuatu, orang kata, pertubuhan yang boleh merosakkan, orang kata, keharmonian, kedamaian di Nusantara ini. Kita harap sangat-sangatlah kepada ustaz-ustaz yang belajar tinggi-tinggi tu, bagilah penerangan-penerangan yang baik-baik kepada orang awam yang baru-baru nak yang baru-baru nak belajar ilmu agama ni. Panggil, ajak dekatkan mereka dengan Allah. Bukan hampa semua duk, orang kata, duk komplain tu, komplain ni, buat kerja tu, ibadah tu tak betul, ibadah ni tak betul, gitu tak betul, gini tak betul. Apa semua ni kan, merapu aku malam. Jadi aku tengok satu lagi tu, macam ada seorang kapten tu, dia kata dia bawa kapal terbang dah yang besar, Airbus 330 ke berapa. Dia ni pun satu juga. Ilmu agama ni bukan boleh main baca-baca je. Kenalah bertalaki. Aku tak berani. Sekadar baca apa semua. Sebab tu aku cakap benda Al-Quran dan As-Sunnah pun aku tak keluarkan. Sebab apa? Benda-benda ni orang-orang seperti hang boleh lah. Sebab hang ada pengajian khusus dalam bidang agama. Tapi kita yang bidang-bidang lain ni, kita tak maulah merojakkan agama kita kan. Tapi aku sekadar nak bagi tahu, nak komplain tentang kaedah dan cara. Dan aku berharap hampa tak ada lah tusuk-tusukkan ke dalam jiwa-jiwa manusia yang nak belajar ni satu ideologi yang baru. Ya, barulah. Manhaj salaf ni 300 tahun dulu, 300 hijrah
Dan selepas tu dah jadi kolaf dah, tapi hampa duk claim salafi. Kita ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ikut Nabi. Habis nak Imam Syafi'i tak ikut Nabi. Imam Hanafi tak ikut Nabi. Imam Hanbali tak ikut Nabi lah. Ulama-ulama lain yang ulama-ulama besar tu tak ikut Nabi lah. Mereka bermusyawarah dan mereka membuat fatwa itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kena belajar lagi lah hampa. Jadi kita kena hormat, kita berpegang kepada mereka. Syukur Alhamdulillah kerana Rasul kita dah tak ada 1400 lebih tahun dah. Tapi kita masih lagi mengamalkan sunnah Rasul. Dan masih lagi ada ulama-ulama yang bijak pandai. Dan satu lagi, hampa pun pasti tahu terbenanya hukum ni 5. Al-Quran, Sunnah, tengok. Hampa tahu lah, tak payah cerita banyak. So okey, aku harap macam ni lah. Cik Syihabuddin, aku nak panggil Ustaz pun, Ustaz Syihabuddin. Khusus untuk hang hari ni, aku harap kau jadilah ilmuwan yang betul-betul orang kata memberi manfaat kepada semua orang di muka bumi ini. Dan aku harap kau lebih tumpu kepada usaha-usaha dakwah. Ramai lagi kat luar sana yang tak bersyahadah. Janganlah perkara-perkara kecil duk bongkak ni macam semata-mata untuk cari duit dalam YouTube. Tak bagus lah Ustaz. Dan janganlah duk bergaduh dengan depa-depa tu yang hang kata bodoh. Orang tu bodoh, orang ni bodoh. Aku tahu hang kata kat siapa, aku tahu. Depa berdakwah cara mereka. Jadi hang buat baik dengan mereka, kurang-kurangnya kalau betul mereka tu bodoh, hang boleh tarik mereka jadi cerdik. Bukan hang nak lawan mereka. Tu salah pada aku lah. Aku tak tahulah kok hang belajar lagu tu nak memecah belahkan ummah. Sepatutnya kalau hang tengok satu hamba Allah ni duk kutuk hang, tak sehaluan dengan hang buat baik dengan dia. Dan tak payahlah nak panggil muzakarah secara terbuka ke apa. Jumpa secara persendirian ke ataupun gunakan online ke apa. Cerita, tak payah cari publicity kat situ nak cari siapa betul siapa salah. Dan jika sekiranya kita dapat tarik mereka-mereka yang kita rasa mereka tu salah, kita perbetulkan, syukur. Bermakna kita berjaya memperbetulkan seorang umat. Tak gitu lah. Dan satu lagi, tak salah handuk react video-video Indonesia tu. Aku dengar cerita ramai orang marah hang yang pasal isap rokok tu. Tu depa. Biar depa ada sana, ulama-ulama besar depa ada kat sana, dan biar depa yang uruskan. Aku pun tak setuju juga dengan satu Habib tu. Habib ke apa, aku tak reti lah. Tak hormat orang tua, isap rokok, pergi salam, berlagak macam tan lagu tu aku tak minat. Sebab tu aku react kat hang ni. Aku pun tak nak hang jadi lagu tu. Macam sombong pula aku tengok kadang-kadang ada react juga hang ni. Jadi aku follow hang suka tak suka kat aku, lantak hang lah kan. Pasal hang rasa hang lebih pada aku, lantak hang lah. Cuma aku nak nasihatkan hang supaya lebih ramai orang suka hang, lebih ramai orang minat hang, tanpa hang menjatuhkan orang lain. Itu pandangan aku. Minta maaf lah sebagai orang tua dan sebagai pejuang Islam dalam kaedah tentera fi sabilillah di tanah Melayu. Kalau hang tak faham, mai jumpa aku ada dekat Kuala Lumpur ni. Ya, dari segi ilmu agama hang tinggi, tapi dari segi kaedah jalan ni aku lebih tinggi pada hang. Macam tu je lah. Kita ada golongan-golongan tertentu. Rasulullah SAW telah membentuk 8 golongan penjaga ummah yang komplit sebelum dia tinggalkan kepada kita semua. Dan ke-88 sekiranya ke-88 penjaga ummah itu berjalan lancar, kompleks, sesebuah negara atau komuniti Islam, penduduk Islam sudah pastinya kuat, aman, damai dan
makmur lah, makmur. Ya, sudah strong. Itulah yang apa yang Rasulullah bentuk, menjadikan sebuah empire Islam yang begitu kuat di zamannya dan di zaman khalifah selepasnya. Dan selepas itu jatuh pasal apa? Pasal 88 ni tak kuat. Bila pincangnya salah satu, tu jadinya. Macam itulah. Aku nak cakap petang hati ni, petang-petang ni. Biasalah kita ni orang bodoh. Dan aku harap macam itulah. Minta maaf banyak-banyak Tuan Syahabuddin dan sahabat-sahabat lain yang menonton. Tidak berniat saya untuk mencaci mencela manusia lain yang sama ada sealiran atau tak sealiran dengan saya. Mereka-mereka semua itu adalah saudara saya dan satu bapa, satu nama, Homo sapien. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.